Assalamualaikum semua. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Bersama saya lagi, Boy Fitness is here. Ya, kita bertemu lagi dalam satu segmen ataupun satu lagi kisah yang diminati ramai, yaitu misteri malam kampus blog bunuh diri. Untuk hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah-kisah bunuh diri yang pernah dialami ataupun pernah dilihat oleh individu-individu di luar sana. Macam biasa, sebelum kita start video ataupun kita mulakan dengan cerita yang pertama, saya disclaimer awal dahulu, siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk mendengar. Kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Okeylah, malam ni kita nak santai-santai, kita nak chill-chill je, kita nak relax-relax. Sebelum kita mulakan dengan cerita yang pertama, macam biasa, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Let's start. Roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah, bacaan doa pun selesai sudah dibaca. Mari kita mulakan dengan cerita yang pertama. Untuk cerita yang pertama ni, saya menerima cerita ini daripada kawan saya sendiri yang bernama Nadira. Dia kata, Assalamualaikum Fitness. Assalamualaikum Fitness, aku Nadira. Aku ingin menceritakan tentang satu pengalaman yang hendak aku ceritakan dekat YouTube channel kau ni. Aku ni mempunyai seorang kawan yang bernama Sarimah. Nama dia sekali nampak macam tajuk lagu Dia kata nama dia Sarimah, tapi orang panggil dia Imah je. Dia kata kawan aku ni, dia memang kawan rapat dengan aku lah daripada aku belajar sekolah dulu, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti apa semua, college apa semua, kita orang semua memang rapat. Kita orang semua memang ngam, kamcing apa semua. Sampai satu hari tu dia kata dengan aku, "Weh Dira." Lepas tu Nadira kata, apa dia? Aku ni ada lelaki suka aku . Dia kata, lelaki tu handsome tu. Lepas tu Nadira pun kata, elok lah tu kalau ada lelaki suka kau. Bagus lah, konkret tu. Lepas tu itulah, tapi aku rasa macam tak nak terima lah kan. Imah ni katalah pada Nadira. Nadira kata, jangan macam tu. Kau ni orang tu dah suka kau tolak pula tawaran orang tu. Tak elok lah. Kau terima je, kau accept. Lepas tu dalam beberapa minggu-minggu macam tu, dia dapat tahu yang Imah ni pun dah ada pasangan kekasih hati. Dah ada dah, diorang tengok keluar. Kalau terserempak tu kata, Imah, gimana? Pergi tengok wayang je. Pergi date dengan nama samaran lah, saya panggil pasangan dia, nama samaran Aku keluar dengan Syafiq sekejap. Okay, good luck. Bye. Lepas tu dah lama macam tu, tiba-tiba dah hampir nak dekat 3 bulan. Nadira ni nampak Imah ni selalu berseorangan. Duduk pun sorang-sorang, tak nak bercampur dengan kawan-kawan, tak nak bercampur dengan member-member rapat dia, tak nak pergi lepak, tak nak pergi sini, tak nak pergi situ, orang kontak tak nak angkat, mesej pun macam tak nak je layan. Sekali Nadira ni pun datang. Mah, kau kenapa tu? Aku tengok kau macam ada masalah je. Dira, aku dengan Syafiq dah putus tu. Serius lah, kenapa, macam mana korang boleh putus? Syafiq curang belakang aku. Aku dapat tahu dia keluar dengan perempuan lain, check in hotel semua. Kata, tak elok tu Syafiq buat macam tu. Aku stres sangat tu, Dira. Aku tak tahu nak buat apa. Dah lah. Dia menangis kan, dia peluk Imah, perut Nadira apa semua. Dia kata dia menangis apa semua. Dan sampai satu masa tu dia kata, dia tanya Nadira ni sendiri. Dia kata, Nadira, aku nak tanya something boleh? Tapi kau jangan marah. Nadira kata, apa dia? Aku nak tanya apa? Bunuh diri tu sakit tak? Lepas tu Nadira ni kata, kau ni kenapa? Ambil vaksin 5 dos ke? Dah tentulah bunuh diri tu sakit. Apatah lagi kalau kau kena air panas kat tangan sikit pun, merecik air panas lah, kau pun dah berjoget, apatah lagi kau bunuh diri. Tak adalah, aku tanya je.
Ingatkan kau nak buat. Kalau kau nak buat, aku tampar kau kat sini. Nadira kata pada Imah. Lepas tu Imah kata tak adalah, dia gelak-gelak apa semua kan. Dan besok tu Imah ni jadi macam, dia pergi kat Nadira. Nadira, ya, dia ulur tangan kan. Dia kata, kenapa ni? Aku nak minta maaf dekat kau kalau selama ni aku buat salah, aku buat kau sakit hati, aku buat benda-benda tak elok belakang kau. Aku minta maaf aku dah lama maafkan dah. Ya, sama-sama lah kita. Kau nak pergi mana? Aku nak pergi jauh dah. Aku doakan kau baik-baik je Kau doakan aku tau. Lepas tu Nadira kata, yelah. Tapi yang pelik ni, Nadira ni tak tanya pun Imah ni nak pergi mana. Dia macam, okey lah, aku maafkan kau dunia akhirat ya. Ada masa nanti kita jumpa Okey, diorang peluk apa semua kan. Dan besok tu Nadira dapat satu berita buruk dan satu berita sedih. Yang mak Imah mengkabarkan satu berita, iaitu Imah telah pun mati, bunuh diri di dalam bilik meminum racun tikus dekat atas katilnya. Dan apabila Nadira dapat berita tu, dia macam, dia sedih, dia macam terkejut, dia nak nangis tapi dia macam padahal dia baru minta maaf dengan aku. Dan bila dapat tahu apa semua, jenazah pun dah diuruskan, dah apa semua dah dikebumikan. Malam kejadian tersebut, Nadira mengalami satu kejadian pelik. Dia duduk kat dalam bilik, dia dah solat apa semua, dia dah solat, dia dah baca Yasin untuk arwah. Lepas tu dia duduk atas katil main phone. Bila main phone tu, dia terdengar suara arwah kawan dia Imah memanggil suaranya di tingkap bilik. Dia macam, ni contoh lah Dira. Apabila Nadira tengah main phone, Nadira dengar suara tu, dia macam, ni suara Imah. Lepas tu dia kata macam, tak ada apa-apalah. Alangkah terperanjatnya, tiba-tiba dia tengah main phone, hati dia kata suruh tengok dekat tingkap. Apabila dia tengok saja dekat tingkap, alangkah terperanjatnya, maaf tersasul pula, alangkah terperanjatnya, dia ternampak satu sosok berbungkus seperti pocong yang menyerupai arwah kawannya Imah yang sedang berdiri di tingkap bilik. Dia pun terperanjat dan dia terus keluar daripada bilik. Dan kebetulan bila dia keluar daripada bilik, mak Dira ni pun lalu. Dia kata, Dira kenapa ni? Mak, dia tak boleh nak bercakap, tak boleh nak apa. Sekali bapak dia kata, kau nampak apa? Lepas tu bila bapak dia masuk bilik, tengok tak ada benda. Dia kata, tak apalah, bapak tidur bilik kau malam ni, kau tidur bilik bapak dengan ibu dengan mak. Okey bah. Lepas tu dia tidur apa semua, dia ceritalah pada mak dia. Mak dia kata, alah itu jin apa semua. Kau lepaskanlah, kau redalah kalau dia pergi kan. Jangan kau simpan-simpan dalam hati, jangan kau sedih terlampau teramat dia pergi. Yalah, dia kata kawan rapat kot, siapa tak sedih kan. Susah sama-sama, senang sama-sama, bangun sama-sama, survive sama-sama. Memang dia sedih lah kawan dia mati kan. Lepas tu bila dia dah cuba, dia kata, yalah, dia redakan kawan dia pergi. Dan alhamdulillah, selepas beberapa hari, tiada lagi gangguan pelik yang menghantui diri beliau. Itulah untuk cerita yang pertama. Alhamdulillah. Untuk cerita yang pertama ni, banyak orang kata nasihat yang kita boleh ambil. Contoh macam kawan rapat sedangkan kita boyfriend girlfriend pun, ada setengah boyfriend tak boleh support girlfriend dia. Ada yang setengah girlfriend tak boleh support boyfriend dia. Apatah lagi kawan-kawan. Kawan-kawan ni kita nak jumpa sahabat kita lah. Sahabat kita yang boleh tolong kita, boleh susah dengan kita, boleh sama-sama bangun, boleh sama-sama naik, boleh sama-sama turun, sama-sama susah. Memang susah nak jumpa orang yang macam ni. Sebab apa? 1 million in one dalam dunia. Ada separuh manusia dia datang ke hidup kita ni hanya mengambil kesempatan. Kita mempunyai wang ringgit, kita mempunyai harta, kita mempunyai wajah yang handsome, kita mempunyai wajah yang cantik, tetapi dah ambil kesempatan je. Apabila kita susah, dia macam, biarlah kau, aku datang kat kau ambil kesempatan je, bukan apa pun kau susah lantak uruskan sendiri. Nampak? Itulah kita kena faham. Sebab apa dalam dunia ni, kita tak akan jumpa yang lebih sempurna dalam dunia ini. Maaf saya cakap, ini dunia, bukan syurga. Okeylah, kita nak buang panjang-panjang. Itulah nasihat anda boleh ambil sendiri. Dan mari kita move on. Asyik tersasul lah malam ni. Mari kita move on ke cerita yang kedua. Yes, mari kita mulakan dengan kisah yang kedua,
Ini 4, ni 2. Ya, ni 2. Untuk kisah yang kedua ni, dia agak pendek dan simple. Dia kata, aku menerima cerita inilah daripada Instagram yang bernama sekejap yang bernama Bella. Yang bernama Bella. Dia kata, Assalamualaikum Afiq Nas. Saya Bella. Saya berumur 29 tahun. Berasal daripada Sarawak. Kejadian ini pernah menghantui diri saya ketika saya saya mengalami satu kejadian pelik dekat salah satu kondominium saya yang saya menetap di Damansara. Pandai-pandailah korang cari kan, Damansara bukannya satu je kondominium, beribu kondominium ada kat sana. Dia kata pada satu malam tu, saya ingin pulang ke rumah. Saya dah masukkan kereta dekat multi-story car park, saya dah letak apa semua, saya naik lift lah. Apabila saya berjalan nak pergi ke lift, saya ternampak satu sosok seorang wanita yang sedang menunggu lift dengan pakaian serba putih, rambutnya panjang, dalam keadaan yang berdiri tegak. Dan saya pun menuju ke arah lift tersebut. Saya tengok perempuan ni berdiri je, lepas tu dia pandang saya, dia senyum. Lepas tu saya pun senyum lah balik kan. Lepas tu saya tekan, tengok lift tu tak ada orang tekan, saya tekan lah, tekan tunggu apa semua. Saya masuk, saya tekan tingkat rumah saya, tingkat 12. Tut. Lepas tu perempuan ni tak tekan apa-apa, dia cubalah tanya kan. Bella ni tanya, awak nak naik tingkat berapa? Saya nak tekan kan. Lepas tu perempuan ni kata, tak apa, saya boleh naik sendiri. Lepas tu Bella ni kata, okey, pintu lift pun dah tutup. Duduk tunggu kan. Tunggu apa semua. Lepas tu bila dia dah sampai tingkat 12, ting, pintu pun terbuka. Dekat luar tu ada seorang pak guard lah yang dia kenal. Bawa balik Bella. Bawa balik lah bang. Okey. Lepas tu bila dia toleh dekat dalam lift tu, alangkah terperanjatnya, perempuan yang tadi yang masuk sama-sama dengan dia sudah tiada lagi di dalam lift. Hilang macam tu je. Lepas tu dia macam tak ada apa-apa lah. Lepas tu dia pun jalan dekat koridor rumah dia. Dia nampak dekat ujung sekali ada wanita yang sama yang masuk di dalam lift semasa beliau berada di dalam lift tadi. Wanita yang sama berada di ujung rumah tersebut. Ujung lah, sepanjang-panjang koridor tu, dia berada dekat ujung koridor. Sekali macam bila dia buka mangga sekali, dia terperasan, dia macam tiba-tiba perempuan yang berdiri dekat ujung tu, dia jatuhkan badan dia dan dia merangkak menuju ke arah Bella dalam keadaan yang menakutkan. Bila macam tu, Bella macam dia buka mangga, dia buka pintu grill, dia buka pintu grill tu, berdentam, dia tutup. Lepas tu dia tutup pintu, boom, kuat-kuat dia macam dia nak bergerak ni pun dia rasa takut. Tiba-tiba waktu dia baru nak bergerak, pintu rumahnya diketuk. Tung tung tung. 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 Dia macam dia tutup mulut dia sambil dia berjalan. Dia berjalan apa semua, dia masuk dekat rumah apa semua, dia masuk bilik air, dia ambil uduk, dia cuci kaki apa semua, dia masuk bilik, dia terus tidur. Besok pagi tu dia tanya mak dia. Mak, semalam orang ni. Oh, mak lupa nak cerita dekat engkau. Semalam tengah hari semalam ada perempuan bunuh diri. Dia terjun daripada tingkat rumah kita ni lah, tingkat 12 ni ke bawah. Dia memakai baju putih dan rambut dia panjang kan. Kejadian tu semua dekat kondominium tu semua tahu. Polis dia terjun siang, tak ada orang macam tu. Dia terjun bunuh diri, kepala ni pecah, matanya terkeluar, otaknya pun terkeluar. Dan sampai dia kata polis datang apa semua, tengok semua. Bila macam tu, keadaan tu ramailah yang macam takutlah nak keluar malam. Mak pun tak ingat kau balik malam, rupanya kau pun kena. Lepas tu dia bawa bapak dia dengan mak dia bawa pergi jumpa ustaz apa semua. Ustaz kata tak adalah, ini cuma macam gangguan lah pada dia, maknanya roh kat situ tak tenteram. Jadi siapa yang lalu tu dia akan macam mengganggu lah siapa yang lalu kat tempat tu. Dan alhamdulillah tiada apa-apa lagi gangguan yang pelik ataupun misteri yang berlaku ke atas diri Bella.
Itulah untuk cerita yang pertama dan cerita yang terakhir. So, saya minta maaf banyak-banyak kepada semua sebab saya dah 2 minggu tak upload video kerana saya mengalami masalah kesihatan sikit. Saya harap anda semua faham, dan saya membuat video ni padahal saya belum sihat lagi ni, tapi saya nak buat juga untuk menghiburkan para penonton dan para pendengar yang saya sangat sayangi. Okeylah, berakhir kita punya segmen dekat sini. Jangan lupa pakai face mask, stay safe dekat rumah, basuh tangan dengan hand sanitizer dan jaga penjarakan social distancing, dan anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja. Dengan mudah taksub dengan apa yang telah disampaikan, dan yang tauladan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. I see you when I see you. See you for the next video. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Assalamualaikum. Bye. Kalau me baby sayang, ya aku tak kasih bang, ya aku tak ada hutang. But she got me like every time of the week.